Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri bin Mahdi, salah seorang pelabur saham global. Okey, saya juga ialah salah seorang speaker, international speaker, di mana saya telah dijemput untuk berkongsi pengalaman saya bersama dengan trader di Johannesburg, South Africa untuk 2 hari. Okey, selain daripada itu saya juga mempunyai kelulusan dalam Master of Business Administration. Okey, jadi bagi tuan-tuan yang baru sampai ke channel ini, saya mengucapkan selamat datang dan of course minta tolong tuan-tuan subscribe ke channel ini dan juga like video ini. So dengan tuan-tuan subscribe kepada video ini, tuan-tuan akan sentiasa mendapat video-video terbaru daripada saya yang saya akan kongsikan tentang tips investment, tips financial, tips finance, tips tentang politik, tips tentang pasaran saham, tips tentang forex, dan tips tentang bagaimana menjana pendapatan secara online. Semua akan saya share di dalam channel saya ini secara konsisten. Jadi bagi tuan-tuan yang berminat untuk sentiasa mendapat update, jangan lupa subscribe button ini, atau di sini subscribe, dan tuan-tuan akan sentiasa mendapat update daripada saya. Jadi topik kita pada hari ini ialah mana lebih menguntungkan antara saving, iaitu simpanan di bank, ataupun membuat pelaburan saham. Jadi agak-agaknya mana yang lebih menguntungkan. Jadi kita akan tengok dalam video ini. Saya akan huraikan pengalaman saya, dan ini pengalaman saya sendiri, dan saya akan share dengan tuan-tuan bagaimana saya melakukan saving dan juga investing. Stay tune. Jadi mula-mula sekali saya akan bawa perhatian tuan-tuan kepada carta ini, di atas ini rasanya, di sini. Jadi ini ialah kadar pulangan yang diberi oleh bank tempatan, untuk kita buat saving atau kita buat dalam akaun saving kita di bank. Jadi inilah rate semasa yang ditetapkan oleh bank-bank ini. So kalau tuan-tuan boleh tengok, yang pertama ialah Maybank. So Maybank memberikan pulangan 0.75%, tak sampai 1%, untuk simpanan melebihi RM2,000 ke atas. So untuk start dapat interest ataupun pulangan daripada Maybank untuk akaun simpanan ialah kena ada RM2,000 ke atas, dan kita boleh mendapat 0.75%. Okey tak? Okey lah, good. Alright. So kalau OCBC Bank memberi kita 2.45% untuk simpanan RM500. M-Bank Group, OCBC ni tadi agak baik, 2.45% untuk RM500. Saya rasa ini not bad. Untuk 1 tahun kita dapat 2.45%. Kemudian M-Bank bagi 0.75%, lebih kurang macam Maybank tadi, tak sampai 1%, tapi hanya perlu simpanan tu RM20 saja dah boleh dapat. UOB bagi 2.25%, juga RM20 saja kita dah boleh dapat daripada UOB, untuk 2.25% faedah setahun keuntungan. RHB bagi 1.5%, dengan simpanan RM500 minimum. Kemudian Alliance Bank bagi 2.5% untuk RM10,000 ke atas. Dan Public Bank bagi pulangan 1.5% untuk RM20 saja. So ini ialah kadar semasa bank-bank tempatan untuk simpanan yang kita letakkan bersama mereka. So this is the reality sekarang ini. So bagaimana? Adakah ini satu amount yang menarik? Cuba tuan-tuan komen, bagi tahu pandangan tuan-tuan bagaimana sekarang ini bank punya kadar faedah yang dibagi. Kita akan tengok seterusnya. Selanjutnya tuan-tuan boleh lihat kepada artikel ini. Ini artikel yang terbaru daripada Bank Negara pada 14 Oktober. Bank Negara to cut interest rate again in November. Tadi rate semasa yang kita tengok di bank tu dah cukup rendah dah. Tapi Bank Negara memaklumkan untuk bulan 11 ini akan diturunkan lagi kadar faedah untuk simpanan kita di bank. So kalau macam tu mungkin kita akan menerima mungkin 1%, ataupun di bawah 0.5% macam tu. So this is the reality sekarang ini. Jadi apakah yang sebenarnya sedang berlaku? Jadi apa yang kita dapat kat sini ialah sebenarnya policy bank, bukan saja di Malaysia. Sebab kalau kita tengok di US pun kadar interest dah sangat rendah. Kalau di Europe dah negatif. Jadi kenapakah bank ataupun central bank mengambil
mengambil polisi keuangan macam ni. Satu ialah untuk untuk membuat masyarakat lebih berbelanja. Okay? So sebagai contoh, kalau kita ada simpanan atau ada duit cash, jadi dengan interest ataupun pulangan yang rendah di bank, dia sebenarnya tak menggalakkan untuk kita simpan. Okey, jadi sebenarnya kerajaan ataupun central bank lebih mencadangkan atau mereka cuba untuk membuatkan masyarakat berbelanja, sebab itu direndahkan paras interest ini. Okey, jadi dengan kita tengok simpan pun dapat berapa, jadi dia punya anggapan ialah supaya untuk push consumer ataupun masyarakat untuk lebih berbelanja. That's why. Sebab apa? Dia nak spurs ekonomi, dia nak pusingkan balik ekonomi. Sebab sekarang ini akibat dari pandemik, jadi kita dapat tengok ekonomi agak perlahan, jadi that's why dia akan rendahkan interest. Itu yang pertama. Okay? Yang kedua juga, dia sebenarnya dalam keadaan pasaran interest yang rendah ini, dia adalah untuk membantu para usahawan, para peniaga untuk mendapatkan pinjaman pada interest yang rendah. Jadi kalau peniaga sekarang ini mungkin menghadapi masalah cash flow, okay, kalau sebelum ini nak mengembangkan perniagaan, okey, nak pinjam daripada bank, perlu kena bayar interest yang tinggi. Jadi dengan merendahkan interest, jadi peniaga juga akan dapat mendapat akses kepada pinjaman dengan kadar faedah yang rendah. So itu tujuannya supaya boleh menjana semula ekonomi melalui pinjaman, dan seterusnya peniaga akan invest untuk mengembangkan perniagaan. Begitu juga dengan merendahkan paras interest, isi rumah juga mungkin akan mula berbelanja untuk membeli kereta, untuk membeli rumah. Okey, jadi itulah tujuannya kerajaan ataupun bank negara merendahkan paras interest supaya perbelanjaan dan investment yang berlaku dalam negara itu dapat digerakkan supaya dapat meningkatkan balik ekonomi yang terkesan teruk akibat daripada pandemik yang berlaku tempoh hari. So that is the situation. Alright, so apakah kita ada pilihan yang lebih baik? Sebab kita tahu sekarang interest sangat rendah untuk simpan di bank. Jadi apakah pilihan yang ada? Jadi stay tune, kita akan tengok apakah pilihannya. Okey, jadi sebagaimana saya beritahu tadi, bahawa saya ialah pelabur dalam pasaran saham global. Jadi saya banyak melabur dalam pasaran saham US. Okay? Jadi sekitar bulan 4 hari itu, saya telah membuka satu akaun pelaburan bersama eToro untuk saya melabur pasaran saham global. Okay? Sebab apa? Kita dapat tahu yang central bank akan merendahkan paras interest dan sebagainya. Okey, jadi saya beranggapan this is the time untuk saya melabur. Sebab kalau saya letak simpanan saya atau saving saya di bank, meaning pulangan yang boleh kita jangkakan memang agak-agak terlalu rendah. Jadi tak boleh cover inflation pun. Jadi saya rasa saya perlu buat sesuatu. Jadi apa yang saya buat adalah saya move sebahagian daripada cash saya, okay, untuk saya laburkan dalam pasaran saham, dan saya memilih pasaran saham US. Okay? Alright, so sekitar bulan 4 saya sebenarnya memang dah berdagang ataupun dah buat pelaburan saham lama. Cuma sebelum ni saya menggunakan broker lain dan tidak mempunyai orang kata public account. Okay? Jadi di eToro telah menyediakan satu macam social copy trade ataupun social trading yang kita boleh publish kita punya portfolio dan boleh dilihat secara umum. Jadi saya telah pun bawa account saya sedikit ke dalam portfolio di eToro. Okay? Jadi saya mulakan sekitar bulan 4 hari itu portfolio di eToro bernilai lebih kurang $20,000. Lebih kurang $20,000 kali mata tu RM4.5 ataupun RM4.4, lebih kurang RM90,000 lah. Okay? Kemudian saya membuat pelaburan di dalam pasaran saham US. Okay, sebagai contoh, tuan-tuan boleh tengok saya melabur dalam Facebook. Okay? Tuan-tuan boleh tengok dalam Amazon, okay, dalam Tesla, dalam Nvidia dan sebagainya. Banyaklah pasaran counter-counter saham yang telah saya pilih. Okay? Jadi of course kita perlukan sedikit knowledge bagaimana untuk memilih company-company yang bagus untuk kita melabur di pasaran saham. Okay? Jadi setelah lebih kurang sekarang ini bulan 10, okey, di antara bulan 4 sampai bulan 10, 4, 5, 6, 7, 8, lebih kurang 5 bulan, 6 bulan. Okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 bulan. Lebih kurang 6 bulan. Okey, investment saya di dalam pasaran saham yang bermula sekitar $20,000, kemudian saya ada buat sedikit penambahan dalam sebulan $1,000 ataupun ada bulan saya tambah $1,000 lebih. Okey, jadi
Sekarang ini total portfolio saya di pasaran saham US daripada awal tadi bermula 20,000, sekarang ini dalam masa lebih kurang 6 bulan atau 5 bulan lebih sikit dah pun menjadi meningkat kepada 72,250. Jadi kalau 70 kali 4, 280,000, lebih kurang 300,000 lah total dia. Jadi saya mula tadi lebih kurang 90,000 dalam bulan 4, jadi sekarang ini dah bulan 10, okey, dah pun berkembang menjadi 300,000. Jadi saya rasa itulah keputusan yang paling tepat saya buat untuk selepas pandemik hari itu, okey, selepas berita pandemik hari itu. Sebab kalau saya staykan duit saya dalam simpanan, meaning dia tak akan berkembang, okey. Jadi sebab kita perlu tunggu setahun untuk dapat pulangan itu, adalah 1% atau 2%, tapi di pasaran saham global saya telah berjaya untuk melalui pilihan stok-stok yang saya pilih, okey, saya telah berjaya membuat 2 kali ganda pulangan daripada tadi lebih kurang 90,000, sekarang ini telah pun menjadi hampir 300,000 ringgit. Okey. Jadi itulah bagaimana kita cuba untuk mendapatkan pulangan yang lebih baik daripada pasaran saham global. Instead of saya menyimpan tadi di bank, saya menggunakan pasaran saham global untuk lebih mendapat pulangan yang lebih baik. Jadi bagi rakan-rakan yang ingin berdagang dalam saham global, tak semestinya untuk bermula dengan 20,000 yang saya mula, okey. Sebenarnya untuk kita melabur dalam pasaran saham global ni hanya perlu dengan $200 saja. Okey, hanya dengan $200 kita buka account dan kita boleh beli saham-saham di US, okey, serendah $50 untuk satu saham. Contohnya lah, kalau kita ada $200 tadi, kita boleh beli Apple $50, kita boleh beli saham Facebook $50, kita boleh beli saham Tesla $50, kita boleh beli saham Google $50, dan kita biarkan, okey, untuk kita jangka untuk mendapat pulangan yang lebih tinggi di masa hadapan, okey. Dan kemudian kalau setiap bulan kita ada extra money, kita boleh top up dan kita boleh beli lagi saham-saham ini, mungkin saham yang sama ataupun saham-saham yang lain. Jadi begitulah bagaimana kita memindahkan cara simpanan kita tadi daripada simpanan di bank, tapi ini ialah kita menyimpan dalam pasaran saham, okey. Kita membeli saham-saham company yang bagus. Jadi apakah ada kelebihan dan juga keburukan? Of course, ada juga kelebihan dan keburukan bagi di antara menyimpan di bank dan juga menyimpan di pasaran saham. Kita akan tengok juga apakah kelebihan dan kekurangan itu. Okey, so perkara lagi, platform eToro sangat-sangat unik, sangat-sangat menarik, sebab kita boleh menggunakan hanya dengan app saja untuk sebarang transaksi jual beli saham semua, dan interface dia sangat-sangat menarik, okey. So kalau saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, sebentar saya loading sekejap. Ini adalah interface yang kita boleh tengok di apps eToro, okey. So tuan-tuan boleh tengok, okey. Ini adalah pegangan saham saya, okey. So memang sangat-sangat best apps dia. So kita boleh guna untuk trading dan untuk track kita punya portfolio, okey. Kemudian okey, yang ini ialah history saya sekarang ini. Okey, so macam tuan-tuan boleh tengok sini, bulan 4, 5, 6, 7, okey, bulan 8 ada negatif sikit, kemudian bulan 9 bulan 9 negatif sikit, dan kemudian bulan 10 sedang profit semula lah. So this is very very good punya apps yang mana kita boleh melakukan perdagangan saham global hanya dengan menggunakan apps di telefon saja, okey. So bagi rakan-rakan yang berminat, boleh klik link di atas ataupun boleh WhatsApp saya untuk mendapatkan bantuan. Sebab apa? Bila rakan-rakan ataupun tuan-tuan yang membuka akaun, saya akan membantu dengan memberikan akses kepada video-video, koleksi-koleksi video untuk belajar saham dari sudut basic saham dan juga technical saham. Semua saya sediakan secara percuma, okey. Cuma tuan-tuan perlu support saya dengan membuka link yang saya sediakan di bawah video ini. Okey, jangan pula tuan-tuan dengar daripada berita saya ini terus keluarkan semua duit kemudian nak invest dalam pasaran saham. Tak boleh. Dia ada cara-cara dia.
saya bukanlah penasihat keuangan yang bertauliah untuk memberi tuan-tuan nasihat, tapi saya berkongsi ialah pengalaman saya dan bagaimana saya menjana lebih pulangan dalam pasaran saham. Okey, sedikit saya nak bagi tahu juga tentang risiko dalam pelaburan saham ini. Sebab dalam pelaburan saham, capital kita itu akan mengalami turun dan naik, dan kadang-kadang turun dan naik itu agak ekstrim. Sebagai contoh, kalau kita simpan di bank tadi RM20,000, okey, katalah RM20,000 ataupun RM10,000. RM10,000 kita itu secure memang RM10,000 sahaja. Tapi dalam pasaran saham, RM10,000 kita ini kalau kena dalam market yang orang kata crash ataupun market yang bearish, RM10,000 kita ini boleh jadi turun sampai tinggal RM5,000 ataupun boleh jadi turun sampai RM2,000. Jadi this is the kind of risiko yang kita kena ambil. Sebab apa? Lebih tinggi pulangan yang kita jangka, maka lebih tinggilah risiko yang kita kena hadapi. Okey, itulah beza dia. Jadi kita simpan di bank, dia akan stabil. Tapi di pasaran saham, duit kita tak stabil. Dia boleh volatile. Antara RM10,000 tadi boleh turun sampai RM5,000, boleh turun sampai RM3,000, dan kemudian mungkin boleh naik balik. Wallahu alam bila. Jadi itu yang kita kena tahu, bagaimana market punya pasaran saham sekarang dalam tempoh bagaimana. Kemudian tiada jaminan capital. Sebab dalam bank kalau kita simpan, okey, bank negara menginsurankan duit kita memang takkan, orang kata takkan hilang. Memang ada RM10,000 di situ, RM10,000 lah dia. Okey, tapi kalau di pasaran saham, kita boleh kerugian hampir semua daripada duit kita di dalam pasaran saham. So this is sangat, orang kata, ada orang yang tak boleh terima risiko-risiko ini. Jadi kalau tak boleh terima, sebenarnya lebih baik kita simpan saja di dalam saving account. Kemudian dari sudut liquidity juga, dari sudut liquidity juga, meaning kalau kita ada simpan di bank RM10,000, bila kita sangat perlukan duit dan kita nak pakai, meaning kita boleh pergi ke bank dan kemudian kita boleh withdraw duit kita itu dan kita boleh guna pada bila-bila masa yang kita nak. Tapi bila kita invest dalam pasaran saham, okey, kita perlu jual saham kita semula, sama ada kalau mungkin kita sedang kerugian, dan kalau kita jual maksudnya kita akan exit, meaning kita akan rugi. Contoh RM10,000 tadi, kemudian kita sedang dalam kerugian, katakan tinggal RM7,000 baki kita sebab dia ada drawdown. Jadi mungkin kita nak pakai duit, kita terpaksa juga exit position kita dan kita tinggal RM7,000, kita withdraw. Okey, dan withdraw juga mungkin akan mengambil masa seminggu ataupun 3 hari untuk duit itu masuk. Jadi kalau kita ada emergency, sebenarnya nak menggunakan duit itu agak susah. Jadi that is sebahagian daripada risiko ataupun kekurangan dan kelebihan yang ada di antara pasaran saham dan kita saving sendiri. Jadi tuan-tuan kena faham, kita tak boleh invest semua dalam pasaran saham. Ini kita kena ada put certain cash yang kita perlukan waktu kita emergency, maka kita. Okey, jadi sedikit peringatan. Okey, jangan, macam saya beritahu tadi, jangan pula tuan-tuan pergi ambil duit ataupun simpanan daripada duit itu, kita keluarkan hari ini semua nak masuk pasaran saham. No. Okey, kita hanya boleh invest sebahagian saja daripada wang yang kita ada ataupun cash yang kita ada ke dalam pasaran saham. Okey, dan kemudian labur dengan duit lebihan. Okey, contoh kalau kita dapat gaji sebulan sekian-sekian ataupun keuntungan perniagaan sebulan sekian-sekian, kita put aside berapa yang kita ada lebihan selepas tolak perbelanjaan, dan kita boleh invest dalam pasaran saham. Okey, kalau duit tu nak guna untuk bayar rumah, duit itu perlu untuk bayar pendidikan anak-anak, tak boleh, sebab benda itu lebih penting diutamakan. Okey, sebab kita hanya boleh melabur bila kita ada duit lebihan. Okey, duit simpanan. Okey, kemudian begitu juga untuk mendapat pulangan yang tinggi, tuan-tuan jangan terpedaya dengan pelbagai skim pelaburan cepat kaya yang ada di dalam dunia sekarang ini. Especially dengan social media ini, kita dapat tengok iklan yang berbagai-bagai. Labur sana 100, labur sini 500, labur situ 200, dapat pulangan 100% seminggu, dapat pulangan 100% sebulan. This is all nonsense. Okay, the best way is kita invest sendiri dalam pasaran saham. Kita belajar bagaimana untuk memilih saham-saham yang terbaik. Okey, yang mana saham-saham yang terbaik ni berpotensi untuk meningkat, okey, dalam jangka masa panjang untuk 5 tahun, 3 tahun lagi. Jadi this is the bagaimana kita melabur dalam pasaran saham. Ingat, jangan join skim cepat kaya, sebab saya tahu banyak kawan-kawan saya juga yang kita tengok di social media yang mengalami masalah kerugian. Begitu juga dengan ejen-ejen yang mempromosikan skim cepat kaya ini, mengalami kerugian ratusan ribu dan jutaan ringgit. Jadi ingat, jangan terpengaruh dengan apa yang kita nampak di iklan di social media dan sebagainya. Okey, perkara lagi, jangan juga tuan-tuan mengambil
pinjaman, credit card ataupun personal loan untuk dilaburkan dalam pasaran saham. Sebab ada yang akan beranggapan kalau boleh pinjam bank personal loan 10,000, okey, interest sekarang ni murah 3%, 4% katakan, kemudian boleh profit daripada pasaran saham 10% sebulan, 20% sebulan, boleh cover interest tahun baru 4-5%. No. Okay, we can only invest with our own money, with our own extra money. Never ever invest with credit or loan money. This is, kalau tuan-tuan buat itu, that is a very, orang kata, disaster punya planning. Alright, so sekian, itulah perkongsian saya. Sekiranya bermanfaat, okay, tuan-tuan mohon like dan subscribe kepada video saya, okay, dan tinggalkan komen apakah pandangan tuan-tuan tentang topik yang saya nyatakan hari ini. Sekian, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.